Okay, boleh nampak skrin? Boleh, boleh. Boleh. Okay, nombor 17 ini adalah soalan set untuk soalan A itu adalah soalan set. Syarikat ABC merupakan 3 buah syarikat membekal alat tulis yang terkemuka di negeri Kedah. Jadual 17.1 menunjukkan senarai barangan alat tulis yang dibekalkan oleh ketiga-tiga syarikat tersebut. Berdasarkan jadual 17.1 di atas, lengkapkan gambar rajah van di ruang jawapan bagi menunjukkan hubungan antara syarikat A, B dan C. So gambar rajah dia bagi hanya set A sahaja. Jadi macam mana kita nak lengkapkan? Apa yang perlu awak buat? Macam mana nak tahu kedudukan B dan kedudukan set C tu kat mana? Macam mana? Macam mana kita nak tahu di manakah kedudukan B dengan C tu kat mana? Yang dibagi hanya A sahaja. Jadi awak kena lukis gambar rajah van tu. Ada yang boleh jawab? Apa yang kita kena cari dulu? Senyap je semua ni. Anis Natasha. Macam mana kita nak lukis gambar rajah van tu? Apa yang perlu dibuat? Anis Natasha ada? Tak boleh cakap, taib. Saya nak tengok pemahaman awak je ni. Senyap je. Macam mana nak buat? Macam mana saya nak tahu awak faham ke tidak? Anis Natasha ada? Senyap je. Kalau Anis tak ada. Baros. Chua. Chua boleh. Cari yang item yang sama antara dua syarikat. Antara dua syarikat, cari yang sama. Boleh diterima. So, apakah yang sama antara A dengan B? Pembaris dan pemadam. Pembaris, pemadam ini adalah untuk A dan B. A dan B. Kita dapat A bersilang dengan B. Kita ada dua dah. Pembaris dengan pemadam. Sama je ayat dia. B dengan C ada yang sama tak? Tak ada. B dengan C tak ada. So, B bersilang dengan C adalah set kosong. A dengan C ada tak? Buku nota dan pen. A dan C kita ada? Buku nota dan pen. Buku nota dan juga pen. Maksudnya set C ada semua di dalam set A. Betul. Set C adalah subset kepada set A. Semua set C berada dalam set A. So, kita boleh kata ni lah C adalah subset kepada A. Jadi, bila kita lukis, maksudnya set C tu akan berada dalam A. Buat je bulatan. Ini adalah C. Manakala B dengan C tak ada bersilang, tapi A dengan B ada bersilang. Jadinya B kita boleh letak dekat sini. Dapatlah A, B dan C. Sebab C dengan B tiada yang bersilang, sudah jauh-jauh. A dan B sahaja yang ada bersilang.
Okey. Jadi awak lukis ini sahaja dapat 2 markah. Okey, nombor 2, lorekkan kawasan dan senaraikan semua barangan alat tulis di bawah operasi set A persilangan B kesatuan C. Jadi yang ni baru kita kena lorekkan. Okey, yang pertama awak lukis ada 3 ini sahaja, dah dapat 2 markah. Okay, sekarang kita nak lorekkan. Jadi yang mana kita lorekkan? Okay, kalau tak pasti, ini sebenarnya senang ini. A persilangan B yang ini. Kesatuan C yang ini. Okay, so kita lorekkan ini. A persilangan B adalah ini. Kesatuan C adalah ini. Itu sahaja. Kalau tak pasti, labelkan 1, 2, 3, 4. A persilangan B, jawapan dia adalah 3. C adalah 2. So, jawapan dia 3. Okay. Ini belum selesai lagi sebab disuruh pertama lorek kawasan. Yang kedua, senaraikan semua barangan. Jadi, senaraikan A persilangan B kesatuan C sama dengan kena ada kurungan. Tak ada kurungan, salah. So, apa jawapan dia? Apakah dia punya unsur dalam operasi ni? Yang berlorek ni apa? Pen, buku nota, pembaris dan pemadam. Betul. Okey, pen, buku nota, pembaris dan juga pemadam. Kena tulislah, tutup kurungan. Okey, lorek 1 ke 2 markah. Saya cek balik. Okey, lorek 2 markah, senaraikan 1 markah. So, yang pertama tadi awak dah dapat 2 markah. Lorek lagi 2 markah. Senaraikan ini lagi 1 markah. So, 5 markah. Okey, kawan awak yang ini jawab pun tak ada masalah, betul. A, B, C, okey dapatlah jawapan dia. Betul. Okey, yang lorek pun betul. Pen, buku nota, pembaris, pemadam, okey betul. Okey, selesai soalan 17A. Okey, sudah Kita pergi B. Kalau ada soalan tanya Okey, 17B, Cik Khairil merupakan seorang usahawan muda yang ingin membuka sebuah kedai alat tulis. Oleh itu, beliau telah membuat temujanji dengan 6 buah syarikat pembekal di sekitar Alustar bagi membincangkan urusan pembekalan alat tulis ke kedai baru. Okey, jarak antara 6 buah syarikat tersebut ditunjukkan dalam jawapan 17.2. Okey, ini dia bagi jarak A dengan B ialah 5 km. A dengan E 12. A dengan F 3, B dengan C 16, B dengan E 8, C D 10, CF 20, DE 4. Okey, berdasarkan jadual 17.2, lengkapkan graf pemberat di ruang jawapan bagi menunjukkan hubungan rangkaian antara ke-6 syarikat pembekal tersebut. Okey, dia dah bagi ini. Okey, so kita kena lengkapkan. Okey, yang pertama tadi, dia nak pemberat je kan? So arah tak perlu, so pemberat sahaja. Jadi A dengan B berapa tadi? 5 kan? Okey, A dengan E. A dengan E. Aku guna pembaris A dengan E 12 km. A dengan F 3. B dengan C 16. B dengan E 8. C dengan D 10. C dengan F 20. Salah. Okey. Okey, C dengan F
So ini kita sambungkan. C dengan F adalah 20. Last kali D dengan E. Okay, D dengan E 4. Okay, yang ini berapa markah? 2 markah je. Okay, awak senaraikan, awak labelkan pemberat ini dengan betul, awak sambungkan dengan betul, awak akan dapat 2 markah. Okay, senang je soalan ni, tak usah. Okay, kemudian soalan yang seterusnya. Okay, lukis satu pokok dengan jarak minimum yang boleh dilalui oleh Encik Khairil pada hari tersebut. Okay, nyatakan jarak minimum tersebut dalam km. Yang pertama, lukis. Yang kedua, nyatakan jarak minimum. Okay, daripada gambar ini macam mana kita nak buat pokok? Apa syarat-syarat pokok? Apakah syarat-syarat pokok? Nak lukis pokok. Satu arah sahaja. Okey, dia hanya bergerak satu arah sahaja. Dia tak boleh ada jalan lain. Okey, lagi? Apa lagi syarat dia? Selain pada satu arah je. Ada satu lagi. Ada kaitan dengan bilangan bucu. Satu bucur hanya boleh connect dengan satu tepi. Satu bucu, satu tepi. Itu satu arah lah tadi. Satu lagi. Ada kaitan dengan bucu dengan tepi juga. Berkaitan dengan bilangan bucu dengan bilangan tepi. Ingat. Okay, kalau pokok bilangan tepi. Okay, tepi Bucu sama tolak dengan, satu. betul. Tepi sama dengan bucu tolak satu. So sekarang bucu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tepi yang kena ada adalah bucu kita ada 6. Jadi pokok syarat dia tepi mesti kena ada 5 lah. Jadi kita kena buang sekarang ni tepi kita ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 tepi, kita nak buang 3 tepi. Okay, tepi mana yang kita kena buang supaya kita boleh dapat jarak yang minimum. Okay, kena memenuhi syarat-syarat pokok lah. Okay, apa yang perlu kita buat adalah kita buang tepi yang mana? Kita nak dapat jarak minimum, jadi kita kena buang jarak yang apa? Macam mana nak dapat jarak minimum? Macam mana nak dapat jarak yang minimum? Pilih laluan yang terpendek. Apa dia? Apa cua? Pilih laluan yang terpendek. Pilih laluan yang terpendek. Okey, sekarang yang laluan terpendek dia kena ada 5. Jadi nak senang kita buang laluan yang besar dulu. Kita buang 3 laluan yang besar. So yang besar maksudnya yang CF ni kita boleh buang. Kita buang dulu yang 20 ni. Okay, kita bulatkan dulu yang besar ni. Okey, 20 yang ni kita buang. Mana lagi besar? 16 kan? 16 besar, yang lagi satu 12. Jadi cuba kita sambungkan graf tu dapat tak jadi pokok yang satu hala sahaja. Okey, kalau kita tengok yang ini ada jalan. Sini ada. Okey, sini tak ada. So tak payah. Yang AE pun tak ada.
Yang ada adalah BE. Okay, BE kita sambung. ED pun ada. Satu lagi. DC. Okay, DC. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi betul lah yang jadi pokok. Jadi yang besar-besar semua kita dah buang. Jadi yang tinggal hanya 3, 5. Yang ini berapa? 8. Okay, 8. Sini 10. Sini 4. Okay, ada gambar raja pokok ini. Ini pokok pokok ni. Okay, gambar raja pokok ini 2 markah. Dan last sekali kira jarak minimum. Okay, jarak minimum tambahkanlah. So 3 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 10. So berapakah jumlah dia? Dapat berapa? 30 km. 30. Okay, ini satu markah. Okay, dah dapat markah dekat situ 5. Okay, 5 markah. Okay, soalan terakhir. Okay, soalan graf ni ada masalah ke? Kalau tak ada, kita teruskan soalan nombor. Soalan C, soalan terakhir. Sekejap kita tengok kawan awak ni. Okey, yang ini saya hanya boleh bagi satu markah sahaja sebab jumlah pemberat tak tulis. Sebab dia suruh nyatakan pemberat. Okey, so ini saya boleh bagi satu markah sahaja untuk awak sambungkan ini. Okey, satu lagi kosong lah. Tak ada pemberat. Okey, yang ini ada. So saya boleh bagi 2 markah. Jalan kerja dia 30. Okey, so ini satu markah. Okey, seterusnya soalan last kali C. Masih ada lagi berkaitan dengan kedai alat tulis lah. Tapi soalannya soalan lain lah ni. Ini soalan matematik pengguna. Okey, Encik Hara telah memohon pinjaman sebanyak 200,000 daripada CUMB Bank bagi membuka kedai alat tulis beliau. Bank tersebut membentangkan 2 tawaran pinjaman berbeza seperti yang dinyatakan dalam jadual 17.3. Okey, bank bagi 2 pilihan sama ada pilihan A, tempoh bayaran 10 tahun, kadar faedah 3.5 atau pilihan B, tempoh bayaran 15 tahun, kadar faedah dia 3.8%. Hitung bayaran bulanan bagi kedua-dua pilihan pinjaman yang ditawarkan oleh CUMB. Okey, so kita kena kira berapakah bayaran bulanan bagi kedua-dua pinjaman ini, berapa dia kena bayar setiap bulan. Jadi macam mana kita nak kira? Okey, apa yang perlu awak buat ialah awak cari dulu interest untuk 3.5% ni selama 10 tahun tu berapa. Kemudian tambahkan dengan jumlah prinsipal dia 200,000 ni. Kemudian bahagikanlah dengan berapa bulan. Untuk 10 tahun tu berapa bulan, untuk 15 tahun berapa bulan. Okey, kita tengok kawan awak buat. Okey, so kalau tak tahu cara nak buat, nak kira ni, awak guna formula ini pun boleh. I sama dengan P. Ni nak cari faedah dia berapalah, PRT. Principal kali rate dia. Kalau 3.5% maksudnya 3.5% lah. Okey, dan tahun dia 10. Okey, so jadi bayaran bulanan dia ini jumlah asal, tambahkan jumlah faedah, bagikan dengan bilangan bulan. So dapat 2250 untuk A. Okey, so bayaran bulanan dia 2,250. Kalau bayaran bulanan B, okey, harga prinsipal dia 200 yang dia nak pinjam. Faedah dia, nak cari faedah guna formula ni, RPRT lah. Okey, 200,000 darab dengan rate dia 3.8%. Darabkan dengan 15 tahun. Bagikan dengan 12 darab 15. So awak dapat RM1,744.44. Okey.
Jadinya jalan kerja ini 1 markah. Ini 1 markah. So 4 markah kat sini lah. Soalan yang kedua, hitung beza antara jumlah bayaran balik bagi kedua-dua pilihan pinjaman tersebut. Kita nak tengok berapa jumlah. So jumlahnya berapa, kita ambil yang ini je lah. Okay, bulanan ini darabkan dengan 10 tahun kali 12 bulan. Tolakkan dengan yang ini, yang mana besar, yang besar tolak yang kecil. Yang ini darabkan dengan 15 tahun, darabkan dengan 12 bulan. Okay, tak susun macam ni pun tak apa. Sekarang awak tunjukkan perbezaan dia. 1 markah je. Okay, so jawapan dia RM43,999.20. So 1 markah sahaja. Okay, kira dulu yang mana besar, tolakkan yang kecil. So awak dapatlah bezanya adalah jauh juga tu, 43,999. Hampir 44,000. Okay, so selesai. Ini soalan form 3 ni. Ada apa-apa soalan? Kalau ada boleh tanya. Kalau tak ada, kita akan masuk ke buku kerja kita 169 tu. Kertas 1. Okay, ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, tak ada, kita pergi kepada ujian model form SPM terbaru lah. Buku kerja awak muka surat 169. Semua dah buat ke belum? Okay, ini saya tutup. Ini pun saya tutup. Okay, tinggal ini. Okay, tengok buku awak Ini saya nak tunjuk contoh je. Takut tak jelas. Takut tak nampak jelas. Rujuk buku awak. Ada yang belum buat? Saya nak tanya sorang-sorang ni. Boleh? Okay, soalan nombor 1. Kita mula dengan Aiman Fitri. Tak boleh buka mic, awak tulis type je. Apa jawapan untuk nombor 1? Aiman Fitri. Saya ikut senarai nama Aiman Fitri, apakah jawapan untuk nombor 1? Raja menunjukkan nombor perdana yang disusun dalam tertib menurun. So, apakah nilai X, apakah nilai Y? Mana Aiman Fitri? Ashraf yang jawab. Okey, so jawapannya adalah A. Okey, betul Ashraf. Okey, jawapannya A. Okey, X dia menurun, so X mesti lebih besar pada 37. So yang besar 41 dengan 39, jadi 41 lah. 39 bukan nombor perdana. Okey, selepas 31, sama ada 29 dengan 25, so jawapannya adalah 29. Okey, so jawapan nombor 1 adalah A. Okey, nombor 2. Diberi K tolak 2 ialah faktor sepuh yang terbesar bagi 24 dan 54. Apakah nilai K? Siapa boleh jawab? Azam? Azam Mukris? Ini yang saya sebut ni ada ke tidak depan mindset ni? Kebuka aja, lepas tu pergi tempat lain. Okay, ada 3 orang ni saya sebut nama tak menyaut lagi ni. Aiman Fitri, Azam. Okay, Azam kata B. 8. Okay, betul 8. Tahu macam mana nak cari jawapan? Tahu ke tidak? Kalau tahu saya tak tunjukkan. Kalau tak tahu, kurang pasti.
Okey, FSTB kita nak cari, kita buat yang macam ni lah. 24, 54 kita bahagikan dengan nombor yang boleh bahagi dengan kedua-duanya. So dua-dua ni boleh bahagi dengan berapa? Kita kena buat sampai jadi tak boleh bahagi dah dengan nombor yang sama. So 24 dengan 54 boleh bahagi berapa? Kalau tak confident nombor besar, buat nombor kecil-kecil dulu. Okay, 24 dengan 54 ni nombor genap. So kita boleh bagi dengan 2. Jadi 24 bagi 2 dapat 12. 54 bagi 2 berapa? 27 27. Okay, bahagi lagi. 12 dengan 27 ni boleh bahagi berapa? Ni semua sifir berapa ni? Sifir? Sifir 3. 3. 12 bagi 3 dapat? 4. 4. 27 bagi 3? 9. So 4 dengan 9 ni boleh bahagi lagi tak? Ada tak nombor yang sama boleh bahagi tu ni? Tak ada dah kan? Jadi FSTB, faktor sepunya terbesar adalah darabkan 2 nombor ni. 2 kali 3. So dapat 6. Okey, jadi K tolak 2 sama dengan 6. Jadi K sama dengan 6 tambah 2 lah. So awak akan dapat 8. Sebab tu jawapan dia adalah B. Okey, awak kena tahulah cara nak cari jangan tengok jawapan aja. Okey, tak tahu, tak confident, tanya. Okey, so itu jawapan nombor 2. Okey, nombor 3. Okey, Zamri mempunyai RM200. Dia menggunakan 2/5 daripada wang itu untuk membeli barang hiasan kelas dan RM45 untuk membeli cat. Dia menggunakan baki wangnya untuk membeli beberapa kotak hadiah. Berapakah pecahan wang yang telah digunakan olehnya untuk membeli hadiah itu? So sekarang kita nak tahu berapakah harga baki untuk hadiah tu lah. Jadikan dia pecahan. Jadi berapa jawapan dia? Apakah jawapan dia? Siapa tahu? Siapa yang dah buat? Ke semua tak buat lagi ni? Jawapan dia C. Okey, betul C. Okey, Farisha kata C betul. Okey, macam mana dapat C? Awak cari dulu harga hiasan kelas ni berapa. Okey, 2/5 darab 200. Ini bagi yang tak tahulah So 25 darab 200 awak akan dapat 80. Jadi 80 campur 45 awak akan dapat 125. 125. Jadi baki untuk hadiah adalah 75. berapa? 75 75. So 75 ni lah perkan dengan keseluruhan. 75/200 kecilkan awak akan dapat 3/8. Okey, sebab tu jawapan dia adalah C. Okey, nombor 4 senang. Apakah nilai X? Diberi 25 tambah negatif 13 sama dengan X tolak negatif 9. Ini semua boleh jawab ni. So apakah jawapan dia? D. 3. Okey, betul. Jawapannya adalah 3. Okey, ni kelas awak ni saya rasa tak ada masalah ni. Ada yang tak tahu? Ada yang perlu saya tunjuk? Ni soalan direct je ni. Okey, kalau ada bagi tahu Kalau tak ada saya teruskan nombor 5 sebab soalan mudah sangat. Kalau ada tak tahu bagi tahu, saya tunjukkan. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni kembangkanlah ni. Kembangkan 3 tambah 2P kurungan kuasa 2 tu. Lepas tu permudahkan. So apakah jawapan dia? D. Ya? D. Okey, D. 9 tambah 12P tambah 4PQ. Okey, betul. D jawapan dia.
Ada masalah tak soalan ni? Kalau ada bagi tahu. Saya tunjukkan. Kalau tak ada, saya skip sahaja. Tak ada cikgu. Tak ada, boleh kan? Boleh. So, nombor 6. Diberi salah satu punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah px tolak 24 sama dengan kosong ialah 2. So, hitung nilai P. Okay, macam mana nak cari nilai P? Apa yang perlu awak buat? Apa jawapan dia? Baru kira ni. Semua tak buat lagi ni. Apakah jawapan nombor 6? B. 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 Okay, betul B. Macam mana dapat B? Macam mana dapat 8? 6 tak tahu cara buat. Okay, macam mana nak cari nombor 6? Okay, sebab dia dah kata punca. Punca salah satu puncanya adalah 2. So, punca tu kan adalah X. Punca adalah nilai X. So, gantikan 2 tu dengan X tu dengan 2. So, kita akan dapat P lah. Okay, 2 X tu adalah 2 kuasa 2 tambah P kali 2 tolak 24 sama dengan kosong. So ini awak akan dapat 8 tambah 2P tolak 24 sama dengan kosong. So selesaikan nanti 2P sama dengan 8 tolak 24 adalah negatif 16. Negatif 16 pindah sebelah jadi 16. Okay, jadi P sama dengan 16 bagi 2 dapat 8 lah. So jawapannya adalah 8. Ingat punca tu bermaksud nilai X lah. Okay, gantikan saja nilai X tu dengan 2, dapatlah cari P. Okay, nombor 7, diberi X sama dengan 1. Ialah paksi simetri bagi fungsi kuadratik fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Tentukan koordinat titik maksimum bagi fungsi kuadratik ini. Okay, nombor 7. Apakah titik maksimum fungsi kuadratik ni? Siapa yang dapat jawapan dia? A. Ya, berapa? A. A. Okey, A 1, 4. Okey, macam mana dapat A? Okey, jawapannya betul A. Macam mana dapat A? Macam mana dapat A? Masukkan X sebagai 1. Okey, gantikan X tu dengan 1. So, kita nak cari nilai Fx. Fx tu adalah Y. So, kita nak cari nilai Y berapa? Dapatlah dia punya titik maksimum lah. Okey, sebab sekarang X kita dah tahu 1. So, kita nak cari Y sahaja. Jadi, gantikan X dekat sini. So, awak akan dapat nanti Fx sama dengan negatif 2 kali 1 kuasa 2 tambah 4 kali 1 tambah 2. So, awak akan dapat negatif 2 tambah 4 tambah 2. So, awak akan dapat 4. Jadi, nilai Y ni, Fx ni adalah Y lah. Y ni 4, X dia 1. Jadi, koordinat ialah 1, 4. Okay, so A jawapan dia. Okay, 8. Kecerunan garis lurus yang melalui R negatif 5Q dan S negatif 1, negatif 10 ialah negatif 3. Cari nilai Q. Okay, ini guna formula kecerunan. Apa formula kecerunan? Formula kecerunan bagi dua titik. Macam mana kita nak cari kecerunan dia? Okay, guna formula kecerunan. Y2
bahagi dengan X2 tolak X1. Tolak ke tambah? Tolak, betul tolak. Okay, Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay, so dapatlah cari Q. Apa jawapan dia? Siapa yang dah kira? Apa jawapan dia? B. B. Okay, betul. B jawapan dia. Okay. Guna sahaja formula ini. Okay, awak gantikan saja. Awak akan dapatlah jawapan dia adalah B. Okay, nombor 9. Okay, Raja 9 menunjukkan garis lurus EF. Okay, EF ini garis lurus. Diberi FG, panjang FG ni adalah sama dengan 2 kali panjang EF. Cari koordinat titik E ini berapa? Jadi, apakah jawapan dia? Jadi, kena tahu dulu jarak FG ni berapa, barulah kita dapat cari jarak EF. So, berapakah panjang FG? Saya nak panjang FG dulu. Ada dua cara boleh cari, sama awak guna formula jarak ataupun kita guna teorem Pythagoras je. Terpulang mana-mana yang awak rasa senang. Jadi panjang FG berapa? Sepuluh. 10. Okey, betul 10. Okey, macam mana dapat 10? Okey, boleh guna formula jarak ataupun kita guna teorem Pythagoras. Okey, kalau ikutkan teorem Pythagoras, kalau sini 6, sini maksudnya sini 6 lah. Ini 8. So, teorem Pythagoras 6, 8, sini mesti 10 lah. Okey, so kalau sini 10, EF ni berapa panjang dia? 5. 5. Okey, sebab 10 ni panjang ni 2 kali panjang ini. So, sini akan jadi 5 lah. Jadi, apakah koordinat E? -5, 6. Negatif 5, 6. Sebab dia berada di sebelah kiri sata Cartesian. So, X dia mesti negatif. Y dia sama sini lah. Okay, so jawapan dia negatif 5, 6. Okay, boleh Kalau tak faham, tanya Kita nak pergi soalan seterusnya. Boleh? Okay, contohin je buku awak Buku ada kan semua orang? Okay, soalan nombor 10. Okay, diberi garis lurus X tolak 1 tambah PY sama dengan 0 selari dengan garis lurus X per 4 tambah Y per 5 sama dengan 1. Cari nilai P. Okay, siapa yang dah kira? Apa jawapan dia? Ya? C. Okay, boleh tahu siapa? Boleh bagi tahu cara dia macam mana nak cari? Atau ada yang ada masalah nak cari? Bandingkan. Bandingkan. Apa yang sama kalau ini? Antara dua ni apa yang sama? Kalau ada selari, apa yang sama? Okay, kita ada dua garis lurus yang selari. Kalau selari, apa yang sama bagi dua garis yang selari itu? Jawapan C betul. So, nak tahu macam mana dapat C tu. Okay, kalau selari, kita kena tahu automatik bila garis yang selari, kecerunan dia mesti sama. So, sekarang ni kita tukarkan bentuk ini kepada bentuk am. Dua-dua ni kepada bentuk am. Okay, bentuk am ialah Y sama dengan MX tambah C. So, kalau yang pertama ni kita akan dapat PY sama dengan negatif X tambah 1. Jadi, Y sama dengan negatif X per P tambah 1. Okay, kalau yang ini pula tukar kepada bentuk am, kita akan dapat, okay, kita darab dulu semua ni. So, 5
X tambah 4Y sama dengan bawah ni akan jadi 4 darab 5, 20. Pergi sebelah akan jadi 20 lah. 1 darab 20, 20. Jadi 4Y sama dengan negatif 5X tambah 20. Jadi Y sama dengan negatif 5/4 X tambah 20. Okey, jadi dekat sini yang kita bandingkan dia punya kecerunan. Okey, yang ini kita bandingkan dengan yang ini. Sebab dia mesti sama. Okey, jadi kita akan dapat yang ini negatif 1/P sepatutnya sama dengan negatif 5/4. Okey, daripada sini baru kita dapat cari jawapan dia adalah C lah. Okey, bila kita terbalikkan, okey, negatif-negatif boleh potong, hilang. So, bila kita terbalikkan, P akan jadi 4/5. Okey, sebab tu jawapannya adalah C. Kalau garis selari, kecerunannya mesti sama. Okey, 11. Ungkapkan. Okey, ungkapan berikut sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey, pecahan tunggal maksudnya hanya ada satu pecahan sahaja. Sekarang ni kita ada dua pecahan ni. Okey, cuba kamu kira apa jawapan yang kamu dapat. Ya? Dapat apa? Saya dapat C. C. Saya dapat C. Okey, C betul. Dapat C betul jawapan dia. Okey, jadi kita kena samakan penyebut sebab dia tolak. Samakan penyebut. Jadi yang ini kita kena darab berapa? Okey, ramai yang tahu. Okey, yang ini darab 2. Yang ini pun darab 2. Yang sebelah sini kita kena darab Y. So sebelah sini pun semuanya kena darab Y. Jadi kita akan dapat yang baru, kita akan dapat 2 tolak 2Y tolak Y. Tolak-tolak yang belakang akan jadi tambah Y kuasa 2. Bahagikan yang bawah ni akan jadi 2Y kuasa 2. Okey, permudahkan. Okey, sebab Y kuasa 2 kat depan, so Y kuasa 2 kat depan lah. Y kuasa 2, tolak 2Y, tolak 2, tolak Y, jadi tolak 3Y tambah 2. Okey, so jawapannya adalah C. Okey, jangan ni lah, ramai yang silap kat sini ni. Okey, kena hati-hati kat kawasan sini sebab tolak-tolak dia akan jadi tambah. Okey, jangan silap. Okey, seterusnya nombor 12. Sama juga. Ungkapkan sebagai pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Okey, saya rasa ni saya boleh jawab ni. So, apa jawapan dia? Apakah jawapan 12? Okey, siapa dapat jawapan? Dua belas? Tak saya kira lagi. Okey, dah dapat bagi tahu. Apakah jawapan 12? A, cikgu. A. Ada jawapan lain? Tak pasti. Okey, jawapannya adalah A, betul. Okey, macam mana dapat A? Ini bahagi. So, kalau bahagi kita kena tukar jadi darab lah. Yang depan tak payah ubah, yang belakang sahaja kita ubah. So, 9 tolak Q per Q kuasa 2
bahagi jadi darab dan pecahan yang belakang tu kita kena terbalikkan. So yang ini kita boleh potong sebab Q dia ada 2. So potong tinggal Q. Jadi yang tinggalnya hanyalah 9 tolak Q dengan Q darab 3 tambah Q, dia akan jadi 3Q tambah Q kuasa 2. Okey, so dapat jawapan A. Okey, 13. Hitung nilai R. Ni ramai tak buat lagi ni. Kira-kira. Jawapan dia Berapa? 5. D. 5. Okey, betul 5. Okey, jawapannya 5. Okey, ada masalah ke nak kira? Kalau soalan macam ni, jadikan dia satu line. Jadi ini darab sini, ini darab sini. So, awak akan dapat R tambah 4 kali 1 akan dapat nombor yang sama. Sama dengan 3 darab 2, R tolak 2 akan dapat 3R tolak 6. Jadi kumpulkan R satu tempat, nombor satu tempat. So 3R tolak R sama dengan negatif 6 tolak 4. Betul ke? Salah. Yang saya pindahkan adalah negatif 6 ni pindah sini akan jadi positif lah. 6 tambah 4. So 2R sama dengan 10. R sama dengan 10 bagi 2 dapat 5. Okay, 14 soalan pemahaman. Apa maksud indeks W kuasa 3/5? Apakah jawapan dia? Okay, soalan 14 tak ada jalan kerja. So jawapannya adalah A. Okay, betul Azwani, jawapannya adalah A. Kalau pecahan dia bermaksud yang bawah tu menunjukkan punca kuasa berapa. Okay, yang atas tu adalah kuasa. So jawapannya A lah. Punca kuasa 5, kuasa 3. Okay, ini soalan pemahaman sahaja. Okay, nombor 15. Kita bincang sampai 20 lah hari ni. Okay, kita cuba bincang sampai 20. Okay, 15 cari penyelesaian bagi 11 tolak 5X lebih besar atau sama dengan 3 darab X tambah 1. So, apakah jawapan dia? Ini soalan senang juga ni, direct je. Apa jawapan dia? B. B, bola. Bola ke? Okey, Bola. X lebih kecil atau sama dengan 1. Betul. Okey, B jawapan dia. Okey, selesaikan. Siapa yang tak tahu tengok cara dia senang sahaja. So, kembangkan macam biasa. Jadi, kumpulkan X satu tempat, nombor satu tempat. So, saya suka pindah yang negatif pergi sebelah sini. Yang nombor sebelah sini, so 11 tolak 1 lebih besar atau sama dengan 3X tambah 5X. 10, 8X. Apa yang saya silap ni? Okey. Salahnya dekat sini. Bukan 1 sini. Sini berapa? Okey, 3X tambah 3. So, sini 11 tolak 3 lebih besar atau sama dengan 1. So, sini 8. Okey, jadi nak cari X, tanda ni pun kita ubahkan. So, 8 bagi 8 dapat 1. Okey, so jawapannya B lah. Okey, 16. Antara perkataan berikut yang manakah bukan penyataan? Okey, senang je. Apa jawapan dia? B. Okey. B bukan. Okey, B tu adalah soal. Tu adalah
ayat arahan. Jadi B bukan pernyataan. Okey, senang sahaja soalan ni. Okey, 17. Raja menunjukkan gambar Raja Van. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah benar? S bersilang dengan T sama dengan S. Ini betul atau salah? Yang pertama. S bersilang dengan T sama dengan S. Adakah betul atau salah? Betul. Betul. Okey, kalau S bersilang dengan T, jawapan dia S. So, ini betul. Yang nombor 2, T subset kepada S. Betul atau salah? Adakah T subset kepada S? Okey, ini maksud dia kalau T subset kepada S, T berada dalam S. Betul ke salah? Salah. Salah. Ingat kalau T subset S, maksudnya T itu berada dalam S. So, sekarang sebenarnya S adalah subset T. So, nombor 2 salah. Okey, nombor 3. S kesatuan T bersilang dengan R adalah set kosong. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, sebab yang ini dengan R ni tak ada persilangan. So, dia set kosong. Dan last sekali 4. S bersilang dengan T pelengkap adalah S. Salah. Okey, salah. T pelengkap adalah R. So, dia sepatutnya adalah set kosong. Okey, tak ada. So, jawapannya 1 dan 3 sahaja. So, B jawapan dia. Okey, 18. Tenaraikan semua integer yang memuaskan ketersamaan linear 1 tolak 2x lebih 1 sama dengan 5. Okey, apakah jawapan dia? A. Dah dapat belum? Okey, kita kira negatif 2x 5 tolak 1. So, negatif 2x besar pada 4. So, x bila negatif nak bahagi. So, tanda berubah. 4 bahagi negatif 2. Jadi, x mesti kecil atau sama dengan negatif 2. Jadi, yang manakah jawapan dia? Dia mesti lebih kecil atau sama dengan negatif 2. So, apakah jawapan dia? A. Ha? E. D? E. B? A. Jawapannya adalah A. Okey, sebab dia mesti negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. So, jadi jawapannya adalah A lah. Okey, kalau ini lebih besar, kalau B ni. Tapi dia lebih kecil, so jawapannya adalah A. Okey, lagi 2 soalan, 19. Pelajaran 19 menunjukkan sebuah piktogram menunjukkan bilangan basikal yang dijual sebuah syarikat dalam tempoh 4 bulan. Okey, bilangan bulan Jun tak ditunjukkan. Okey, nisbah bilangan basikal yang dijual pada bulan Mei kepada basikal bulan Jun ialah 5 nisbah 6. So, hitung basikal yang dijual pada bulan Jun. Okey, awak kira dulu sekejap.
Jangan. Makan keras. Jawapan dia soalan 19 kan je? Berapa? Ah, Dan keras. Selampau lah. Sekejap ya. Okey, berapa dapat jawapannya? kita dapat C. C, 96. Okey, 96 betul. Okey, betul lah 96. Okey, macam mana dah dapat? Senang aja. Okey, ini 20, kalau 2 jadi 40. Kalau yang ni ada 4, jadi dia akan jadi 80. Kalau ini akan jadi 60. Okey, nisbah dia 5 nisbah 6. Ini 5, ini 6 kan? Okey, so ini X. Jadi kita ambil lah. X per 80 sama dengan 6 per 5. Jadi X sama dengan 6 per 5 darab 80. So akan dapat jawapan dia adalah 90. Okey, soalan nisbah je ni. Okey, last sekali 20. Okey, 20 diberi bawah set semester ialah 18. X ialah antara 18 hingga 29. Okey, dan R adalah hasil tambah digit-digitnya, nombor genap. Cari set R. Okey, jadi soalan ni awak kena senaraikan set semester dulu. Okey, jadi set semester ni sebenarnya adalah nombor ni set semester 18 tu termasuk tak? Tak. Tak. So dia bermula dengan 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Okey, R adalah nombor hasil tambahan digit-digit ni adalah nombor genap. So apakah R? R berapa? Okey, berapa? Apakah set R? Saya buat kat sini R. R sama dengan apa? Hasil tambah digitnya adalah nombor genap. Jadi nombor daripada set semester ni manakah adalah R? Sembilan belas, 20, 22, 24, 26, 28. Okey, betul Chua. Okey, so ini adalah dia punya R. 19 tambahkan 2 digitnya dapat nombor genap. Soalan tanya cari set R pelengkap. So yang bukan R lah. So potong nombor-nombor ini, yang tinggal itulah jawapan. Ya. Salah. Okay, so jadi 21, 23,
25, 27, 29. Okey, D lah jawapan dia. Okey, so hari ni kita stop sampai 20. Minggu depan, okay, kita akan sambung sehingga 40 lah. Jadi pastikan kamu buat. Okey, contoh yang tunjuk jalan kerja dalam buku jugalah. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita tamatkan? Tak ada, Guru. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita jumpa minggu depan.